إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitillah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Surah Al-Imran ayat 97. Ikhwanil muslimin, saya berpesan kepada diri saya dan saudara-saudara jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan ketakwaan kita ini menjadi bekalan yang menyelamatkan kita di akhirat. Ikhwanil muslimin, sempena ketibaan musim haji ini, khatib hari ini ingin mengajak saudara jemaah sekalian untuk memahami hikmah ibadah haji, rukun Islam kelima, yang menjadi ibadah luar biasa berbanding rukun Islam yang lain. Ibadat haji dianggap luar biasa kerana ia hanya boleh dilaksanakan di Baitillah dan di sekitar tanah haram Mekah. Tempat suci yang tertua di dunia ini menjadi tempat para rasul-rasul bertemu Allah, tempat permulaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, tempat perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, tabi'in dan salafus salih berjihad menegakkan Islam. Bagi memenuhi seruan Allah, jemaah haji daripada seluruh dunia berlomba-lomba datang melakukan perjalanan suci ke Baitillah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 27, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Artinya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Allahmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Selain menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di Mekah dan tanah haram, adalah disunatkan jemaah haji mengadakan ziarah ke Masjid Nabawi. Umat Islam yang solat di dalamnya akan memperoleh pahala 1000 kebajikan berbanding masjid lain selain daripada Masjidil Haram. Perjalanan suci ibadah haji ternyata luar biasa. Sebelum berangkat menunaikan haji, jemaah dinasihatkan bertaubat dan membersihkan diri daripada dosa. Kemudian mereka berniat haji di miqat dengan hati yang bersih, berihram serba putih dan wajib mematuhi pantang larang bagi menentukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima. Gerakan ibadat haji ini seolah-olah menggambarkan manusia
berduyun-duyun kembali menuju untuk menemui Allah Subhanahu wa taala yang mencipta mereka dan alam semesta ini. Ikhwanil muslimin, ingatlah saudara jemaah sekalian, semua pelaksanaan amal ibadat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi ujian. Tetapi ujian Allah lebih hebat dalam ibadah haji, kerana ibadah haji adalah kemuncak ibadah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sempurna melaksanakan ketaatan dalam ibadah haji dianugerahkan haji mabrur, yakni ibadah haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jemaah haji perlu sedar bahawa amalan ibadah haji menggunakan banyak tenaga. Berjalan kaki siang dan malam boleh menyebabkan keletihan tubuh badan. Selain daripada itu, kita juga menghadapi tingkah laku sebahagian jemaah haji yang tidak ada kasihan belas, tidak bertimbang rasa dan biadab ketika berada dalam masjid, ketika melakukan tawaf, bermalam di Arafah, Mina, tempat melontar di Jumrah, Sa'ir dan kawasan tanah haram yang lain. Ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala ini boleh menyebabkan kita tidak sabar, tidak taat perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudah melakukan dosa. Insaflah sekalian jemaah. Sifat sabar bererti berusaha menahan diri kita daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan hukum agama. Sifat sabar dianggap sebagai tian untuk menguatkan ketaatan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita bahawa orang yang tinggi sabarnya akan menjaga ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti menggenggam bara api. Baginda bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanu sabiru fihim 'ala dini kal qabidi 'alal jamr." Maksudnya, akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu, sifat sabar ini menjadi penyelamat kepada jemaah haji untuk mendapat haji mabrur. Dalam sejarah ibadah haji ini misalnya, pengalaman Nabi Ibrahim AS dan keluarganya menjadi petunjuk kepada kita. Nabi Ibrahim dan keluarganya menghadapi ujian terbesar yang kelihatan menyusahkan, menyedihkan dan menimbulkan perasaan was-was untuk mentaati perintah Allah. Bagaimanapun dengan kesabaran tinggi, dengan penuh ketakwaan dan dengan yakin menyerah diri kepada Allah, maka Nabi Ibrahim dan keluarganya ikhlas berkorban mentaati apa sahaja perintah Allah. Misalnya, mentaati perintah menyembelih anak sulung mereka Nabi Ismail. Ingatlah saudara-saudara jemaah sekalian, syaitan yang menjadi musuh manusia berusaha memujuk Nabi Ibrahim dan keluarganya jangan mentaati perintah Allah. Tetapi dengan berpegang kuat dengan sifat sabar, maka Nabi Ibrahim dan keluarganya dapat memusnahkan pengaruh syaitan. Ikhwanil muslimin, pada masa ini permohonan untuk menunaikan ibadah haji semakin mencabar. Kadang-kala kita sudah ada kemampuan, sudah bersiap sedia untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi terhalang kerana menghadapi masalah kesihatan, ancaman keselamatan, terpaksa menunggu masa yang lama untuk mendapat giliran ataupun langsung tidak mendapat peluang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita bahawa sesiapa yang berazam dalam hatinya untuk mengerjakan sesuatu amal saleh tetapi ada halangan mengerjakannya, maka akan dicatat baginya pahala. Maka Allah sudah tuliskan pahala 10 kali ganda dan boleh jadi berganda-ganda lagi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kutibat lahu hasanah, fa in amaliha kutibat lahu 'ashra, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, lam tuqtab syai'an fa in amalaha, kutibat sayyi'atan wahidah." Maksudnya, sesiapa dengan kuat ingin melakukan kebaikan kemudian tidak dapat mengerjakannya, maka satu kebaikan ditulis untuknya. Jika ia mengerjakan kebaikan tersebut, maka 10 kebaikan ditulis baginya. Dan sesiapa yang berniat melakukan kejahatan kemudian tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis apa-apa baginya. Jika ia mengerjakan kesalahan tersebut, maka ditulis 1 kesalahan baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita perlu sedar bahawa urusan haji melibatkan urusan antarabangsa. Kita perlu bersabar dan wajib mentaati segala peraturan yang ditetapkan pihak ulil amri, yakni pemerintah, sama ada di negara kita sendiri atau di Arab Saudi. Ikhwanil muslimin, akhir sekali khutbah ini menasihatkan saudara-saudara jemaah sekalian, Islam mengajar kita bersabar ketika menghadapi ujian Allah, bersabar ketika menerima musibah, dan bersabar ketika menjalankan ketaatan perintah Allah. Orang yang sabar akan berusaha menjadi insan yang terbaik, mentaati perintah Allah, dan akan memperolehi pahala yang melimpah di dalam syurga. Begitulah kehebatan sifat sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Ikhwanil muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari kemurkaan Allah, serta jangan lupa mematuhi SOP pencegahan COVID-19. Khatib juga ingin mengingatkan bahawa mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah adalah perbuatan haram dan hina serta buruk akibatnya di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat التائبين.